Ya, Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung semula perbahasan kita dalam membedah risalah At-Ta'rifat Asy-Syar'iyyah oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Ababutain. Tadi sebelum kita rehat, kita berhenti dekat perbahasan mustahab dan sunnah. Dan kita dah terangkan dah, mazhab Syafi'i bila kata mustahab, kadang-kadang dia tak claim ada dalil spesifik pun. Tapi kalau perkara tu sunnah, maksudnya memang ada dalil daripada Quran atau hadis. Adapun mustahab, dalil tu ada, sebab mustahil ulama keluarkan hukum tanpa dalil. Cuma adakah mesti daripada Quran dan hadis? Tak. Dia mungkin daripada qiyas, mungkin daripada istisab dan dalil-dalil lain lah. So yang tu perbahasan tentang sunnah dengan mustahab. Okey. Kita nak masuk tentang perbahasan baru, iaitu hukum yang kita biasa dengar. Biasa dengar juga. Nama dia Ar-Rukhsah dan Al-Azimah. Ar-Rukhsah dan Al-Azimah. Jadi Ar-Rukhsah, kita biasa dengar kan? Ini rukhsah, ini rukhsah. Ini rukhsah, ini azimah. Apa maksud rukhsah? Jadi ulama kata rukhsah ni adalah hukum yang datang sesuai dengan keadaan asal dia. Dia datang sesuai dengan keadaan asal dia. Ataupun kita cakap hukum asal suatu perkara. Hukum asal suatu perkara. Sebagai contoh, hukum asalnya adalah pada bulan puasa kena puasa Ramadan lah, kan? Hukum asalnya pada bulan Ramadan kita kena puasa. Tapi bagi orang yang pergi musafir, dia boleh tak berpuasa pada bulan Ramadan pada hari dia bermusafir tu. Yang ni dipanggil apa? Dipanggil rukhsah. So dia tak diwajibkan berpuasa pada hari bulan Ramadan pada hari dalam bulan Ramadan ketika musafir. Itu dipanggil rukhsah. Jadi rukhsah adalah pengecualian daripada hukum asal. So hukum asalnya adalah bulan Ramadan semua orang wajib berpuasa. Tapi pengecualiannya adalah bagi orang yang musafir. Contohnya, bagi pihak orang musafir ni secara khusus, dia tak diwajibkan berpuasa. Okey. Kita tengah bahas Ar-Rukhsah dan Al-Azimah. Okey. Ar-Rukhsah ni adalah pengecualian kepada hukum asal. Hukum asal dipanggil azimah, Al-Azimah. Kalau orang tanya apa hukum puasa pada bulan Ramadan, kita cakap hukum asal dia, kan? Al-Azimah adalah semua orang wajib berpuasa. Tapi siapa yang dapat pengecualian untuk meringankan dia, kan? Sebagai contoh, orang yang musafir pada bulan Ramadan dapat pengecualian atas dasar nak meringankan dia, nak memudahkan dia ketika musafir tu, dia tak diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi pengecualian disebabkan nak bagi keringanan ni dipanggil rukhsah. Pengecualian atas dasar nak bagi keringanan, nak bagi kemudahan dipanggil rukhsah. Opposite rukhsah apa? Iaitu hukum asal azimah. Jadi azimah dia adalah wajib puasa pada bulan Ramadan. Rukhsah dia boleh tak puasa bagi orang yang musafir. Atau contoh lain, azimah dia adalah berwuduk mesti guna air. Kalau tak ada air, boleh tayammum. Sebab apa? Nak memudahkan. Dah tak ada air, nak buat macam mana kan? Bagi memudahkan proses untuk dia bersuci dalam keadaan tak ada air tu, syarak perkenalkan benda nama dia tayammum. Tayammum ni pengecualian untuk memudahkan. Pengecualian yang datang untuk memudahkan urusan. Disebabkan air tak ada, diberi pengecualian, iaitu kita boleh berwuduk tak pakai air pun, kita cukup bertayammum je guna debu tanah. So tayammum dia panggil rukhsah. Dia datang atas dasar memudahkan, pengecualian yang syarak sendiri bagi. Kalau orang tanya siapa bagi kemudahan ni, siapa yang ada kuasa untuk bagi diskaun? Asalnya wajib puasa, tiba-tiba tak wajib puasa. Asalnya wajib pakai air untuk berwuduk, tiba-tiba tak pakai air untuk berwuduk. Siapa ada kuasa nak bagi diskaun? Syarak sendiri bagi. Maksudnya syariat, maksudnya Allah sendiri bagi. Jadi Allah lah yang bagi diskaun untuk orang kalau dia musafir tak payah puasa.
Allah lah yang bagi diskaun. Kalau orang tu tak ada air, dia tak payah cari air untuk berwuduk. Jadi diskaun tu datang daripada siapa? Daripada syarak sendiri. Diskaun dipanggil rukhsah, yang asal dipanggil al-azimah. Okay, itu secara mudahnya. Saya bincang secara mudah-mudahnya. Kita relax-relax. Kita relax-relax. So itu rukhsah dan azimah. Okay. Kita pergi kepada perbahasan seterusnya. Setelah kita dah tahu hukum yang 5 tadi, wajib, sunat, harus, makruh, haram, kemudian kita dah tahu rukhsah dan azimah, kita nak pindah kepada bab tentang kita nak cakap tahap keyakinan seseorang mukallaf. Kita ni semua mukallaf, maksudnya dituntut oleh syarak untuk melakukan perkara-perkara tertentu dan meninggalkan perkara-perkara tertentu. Dalam syarak, dalam syariat kita, okay, manusia ni, dia dari sudut keyakinan terhadap hukum dia ada banyak level, ada banyak peringkat. Kalau dia yakin 100%, itu dipanggil yakin lah, nama pun yakin. Kalau 60%, 70%, 80%, 90%, kira kita cakap sangkaan berat dia, sangkaan besar dia ataupun sangkaan berat dia, kita cakap terhadap satu hukum, yang tu dipanggil dhan ataupun sangkaan. Kalau dia tak pasti 50-50 terhadap satu hukum, tu dipanggil syak. Syak ni apa? 50-50. Kan? Kalau kita tanya orang, okay, yang ni just contoh untuk kita faham apa maksud syak ni. Betul tak perang Badar berlaku pada tahun kedua Hijrah? Orang yang syak akan cakap apa? Entahlah. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Itu orang syak. Orang yakin macam mana? Dia akan cakap ya, perang Badar berlaku pada tahun kedua Hijrah. Orang yang dhan, yang sangkaan macam mana dia kata? Dia akan cakap, aku rasalah kan. Aku setakat yang aku ingat lah, aku rasa kan, sangkaan aku cenderung kepada kata perang Badar ni pada kedua Hijrah. Dia cenderung, adakah dia pasti? Dia tak pasti pun, dia cenderung. Yang tu dia panggil dhan. Adapun yakin, maksudnya pasti. Kalau kita tanya dia, betul ke perang Badar berlaku tahun 2 Hijrah? Dia cakap yes, aku yakin 2 Hijrah. So ada yakin, kita ada level bawah dhan, sangkaan. Kita ada level lagi bawah syak. Dan ada level paling bawah, bawah dhan. Kalau bawah dhan, bawah syak. Kalau syak tu 50-50, kita ada yang bawah lagi daripada 50%, iaitu waham. Waham ni 20 ke 30%. Ada sangkaan yang kecil atau sangkaan ringan untuk satu hukum tu, atau satu perkara tu. Okey. Kenapa dibahaskan perkara ni? Sebab dalam agama kita, ni, seorang mukallaf tu, dia dituntut untuk beramal dengan apa yang pada level yakin dan dhan. Pada level yakin, dhan, dalil-dalil syarak, maksudnya Al-Quran, Al-Hadis, Qiyas dan sebagainya ni. Al-Quran dan hadis lah, dalil yang kita cakap mudah untuk orang faham. Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis, dia berlegas kita yakin dan dhan. Apa yang hukum Al-Quran bagi tahu, either hukum tu yakin, maksudnya memang 100% itulah maksud dia, ataupun sangkaan besar, hukum yang Tuhan nak tu macam tu, dhan. Saya bagi contoh. Yakin ni contohnya macam saya cakap solat 5 waktu lah, sebab dalil solat 5 waktu ni jelas dan terlalu banyak. Adapun dalil, kita bagi contoh solat sunat taubat. Bukan solat sunat taubat. Solat sunat taubat ada solat tasbih. Solat tasbih pernah dengar kan? Solat tasbih lama tu. Solat tasbih ni dia perselisihi oleh para ulama. Ada kata hadis tu palsu, ada kata hadis tu dhaif, ada kata hadis yang solat tasbih ni sahih. Okay. Apa-apa pun, kita boleh yakin tak dekat sana ada solat tasbih? Tak, sebab ada khilaf. Maka dia jatuh dekat level mana? Level dhan. Maka mazhab yang kata ada solat tasbih, macam kebanyakan ulama mazhab Syafi'i kata ada solat tasbih, mereka cakap solat tasbih ni kita buat sebab sangkaan berat dia
hadis yang kata kena solat tasbih ni hadis sahih, ataupun hadis yang kita cakap hasan lah, diterima. Sangkaan berat, maksudnya zon. Sangkaan berat, adakah 100%? Tak. Kalau 100% tak ada khilaf lah. Tapi mazhab kita, sangkaan berat mazhab kita adalah hadis yang tentang solat tasbih ni hasan, maksudnya diterima. Maka sebab itulah ada solat tasbih. Dan bila kita bincang, kita dah tahu dekat sana ada yaqin, ada zon, ada syak, ada waham ni. Kita boleh susun dalil dari sudut kekuatan, dari sudut authority. Kita boleh susun mana yang kuat dengan mana yang lemah. Supaya apa fungsi kita susun? Supaya bila berlaku percanggahan atau pertembungan, kita boleh dahulukan yang kuat lah, kita menangkan yang kuat. Sebagai contoh, Al-Quran. Al-Quran dari sudut pasti, pasti ayat tu dan perkataan tu Nabi SAW sebut, Nabi SAW bawa, itu level yakin. Kita boleh yakin 100% semua yang ada dalam Quran ni, ya Nabi sebut. Nabi sebut dan ajar kepada sahabat. Allah kata, kemudian Jibril bagi ke Nabi dan Nabi SAW sebut. Maka kita boleh pasti 100% dan yakin semua dalam Al-Quran ni adalah kalamullah dan diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya. Okay. Adapun hadis ahad. Hadis ahad dengan hadis mutawatir ni saya kena huraikan sebab saya takut ada yang tak faham. Okay, saya cuba huraikan dengan mudah. Tadi saya sebut sebentar lalu tentang hadis mutawatir dengan ahad, yang ni saya nak bagi lagi jelas lagi. Hadis ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita lihat hadis dari sudut dia tu pasti ke tak Nabi sebut ataupun tak pasti Nabi sebut, dia ada dua jenis. Yang pasti Nabi sebut tanpa syak ni dipanggil mutawatir. Hadis mutawatir ni pasti Nabi SAW sebut. Hadis yang kemungkinan besar Nabi SAW sebut tapi ada kemungkinan kecil Nabi SAW tak sebut ataupun ada berlaku kesilapan dalam hadis tu, itu dia panggil hadis ahad. Hadis mutawatir ni apa tuan-tuan dan puan-puan? Hadis mutawatir, ulama kata hadis yang diriwayatkan oleh bilangan perawi yang terlalu ramai. Okay, perawi yang riwayatkan tu terlalu ramai pada setiap level sanad tu. Sanad ni dia ada level dan tingkatan. Kita ada level sahabat, kita ada level tabi'in, kita ada level tabi'in. Ini semua dipanggil level lah, sahabat, tabi'in, tabi'in. Yang ni dipanggil tingkat ataupun level. Hadis mutawatir ni, setiap tingkat ni, setiap level ni, maksudnya sahabat, tabi'in, setiap generasi tu, setiap level tu, jumlah perawi tu terlalu ramai sehingga mustahil mereka komplot untuk tipu. Ramai sangat sampai mustahil komplot untuk tipu. Apa maksud mustahil komplot untuk tipu? Saya bagi contoh. Sekarang ni kalau tuan-tuan dan puan-puan jalan kat mana-mana kat Malaysia, tanya siapa Perdana Menteri, semua akan jawab Tuan Dr. Mahathir. Katakanlah kita ni orang yang daripada negara UK, yang datang daripada ceruk UK, yang tak tahu pun siapa Perdana Menteri Malaysia. Katakan, kita bagi contoh. Datang seorang daripada UK, holiday dekat Malaysia, dia ni memang datang daripada ceruk UK, tak ada internet apa semua lah katakan. Sampai kat Malaysia, dia tanya orang Malaysia. Dia interview lah semua orang yang dia jumpa kat LRT, dekat airport semua kan. Apa nama dia? Who is your Prime Minister? Siapa Perdana Menteri kau? Semua orang di interview cakap Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir. Daripada penjual aiskrim kepada pembawa kereta, daripada pembawa bas, bawa beg, semua. Sekarang ni, terlalu ramai bilangan ni, ada kemungkinan tak mereka semua ni komplot untuk tipu orang Inggeris tu kata sebenarnya Perdana Menteri bukan Dr. Mahathir? Mustahil, terlalu ramai. Tuan-tuan dan puan-puan pergi mana ceruk Malaysia pun, Perak, Perlis, Pulau Pinang, semua tanya setiap orang, semua orang cakap apa? Perdana Menteri adalah Tuan Dr. Mahathir. Boleh tak bilangan yang terlalu ramai ni, sebenarnya semuanya berkomplot, jom kita tipu si budak putih tu, budak Mat Saleh tu, boleh tak? Mustahil. Kalau kita cakap 10 orang, 20 orang komplot dalam satu syarikat, dalam satu department, komplot nak tipu kita, kata hari ni cuti tapi sebenarnya tak cuti kata kan. Boleh tak? Boleh. Sebab bilangan tu 10, 20 kan. Kalau dah 100,000 kata Perdana Menteri Mahathir, Tuan Dr. Mahathir, ada tak kemungkinan 100,000 ni komplot nak tipu? Tak. Maka hadis mutawatir dia level macam tu.
Sanad tu terlalu banyak, perawi yang riwayat hadis tu terlalu banyak sampai kita boleh pasti mustahil perawi-perawi ni tersilap dan mustahil perawi-perawi ni berkomplot untuk palsukan hadis. Faham? Okey. Kalau orang tanya apa contoh dia? Contoh hadis mutawatir ni hadis yang kita biasa dengar lah. Yang siapa tipu atas nama aku, Nabi SAW ada, siapa tipu atas nama aku maka tempahlah tempat duduk baginya dalam neraka, kan? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis ni sanad dia beratus ataupun kita boleh cakap beribu. Boleh tak beribu-ribu perawi ni semua berkomplot nak tipu kita? Sebenarnya Nabi tak cakap pun mustahil sebabkan ramai sangat. Sebab macam kita cakap lah, kita nak komplot pun setakat dalam 10, 20, 30 kumpulan kecil boleh lagi, tapi kalau terlalu ramai ni mustahil. Apatah lagi ramai tu generasi ke generasi, daripada batch sahabat ramai, tabi'in pun beratus, tabi'in beratus, ramai sampailah kat ulama yang bukukan kitab hadis macam Imam Bukhari. So hadis-hadis yang macam ni dipanggil hadis mutawatir. Okay? Hadis mutawatir ni specialty dia apa? Specialty hadis mutawatir dia 100% kita yakin. Kita dah cakap ada level tadi, yakin, zon, syak dengan waham. Mutawatir ni yakin Nabi SAW sebut, maka tak ada syak lagi pada kehujahan dia. Adapun hadis ahad, hadis ahad ni hadis yang dia tak sampai level mutawatir tadi tu. Okey? Hadis ahad ni ada banyak jenis. Dia ada 3 jenis. Aziz, gharib dengan masyhur. Tapi saya tak hurai kat sini lah. Yang tu mungkin ada kat kuliah ulum hadis, tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar. Hadis ahad ni ada 3 jenis. Aziz, gharib dengan masyhur. Semuanya opposite kepada mutawatir. Maksudnya semua hadis ahad, bilangan perawi itu tak cukup ramai untuk kita cakap mustahil mereka berkomplot. Kalau orang tanya hadis ahad ni apa? Hadis yang diriwayatkan oleh bilangan perawi yang tak cukup ramai untuk kita cakap mereka ni mustahil komplot. Maksudnya mungkin hadis tu diriwayatkan oleh 5 orang, diriwayatkan oleh 10 orang. Tapi kalau ada orang cakap, tapi ustaz, perawi-perawi ni semua siqah, perawi-perawi ni semua orang yang dipercayai, perawi-perawi ni semua orang soleh, perawi-perawi ni semua orang yang hafalannya kuat, takkan mereka ni tipu dan berkomplot juga? Kita cakap, ya, disebabkan itulah kita, sangkaan berat kita memang Nabi SAW sebut. 95% kita, 90% kita, ya memang betul Nabi SAW sebut dan tak salah. Cuma otak kita cakap ada ruang kecil, 1%, 5% yang mungkin mereka ni tersilap atau tersalah dan sebagainya. Maksudnya walaupun kita percaya, tapi ada kemungkinan kecil. Sebagai contoh lah, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak contoh lagi jelas, kita ada mak ayah. Mak ayah kita, katakanlah ayah kita je seorang. Ayah kita seorang je. Kita percaya tak ayah kita? Kita percaya. Ayah kita cakap ada aksiden depan rumah. Kita percaya tak? Percaya. Mak kita yang kita percaya kan, yang kita tahu mak kita ni macam mana, jenis tak tipu apa semua, mak kita cakap depan rumah kita ada aksiden tau. Kita percaya tak? Kita percaya. Sebab mak kita ni orang yang dipercayai, orang baik semualah. Ada kemungkinan tak mak kita salah? Ada kemungkinan tak mak kita silap cakap, salah nampak, salah ada, maksudnya salah lah umumnya. Salah nampak ke, salah cakap ke apa? Ada kemungkinan tak? Ada, walaupun sikit. Disebabkan ada walaupun sikit tu, dia turun daripada level yakin yang 100% ke level zon. Nampak? So dia jadi geng apa? Dia jadi geng hadis ahad. Ahad ni maksudnya walaupun dia okey, walaupun dia sahih, walaupun kita percaya, tapi ada sikit. Kita tak tuduh mak kita tipu, tapi kita mungkin rasa mak kita mungkin takut mak kita tersilap. Kita mungkin takut mak kita tersalah. Kita mungkin takut mak kita tercuai. Tercuai kalau ada lah. Ada ke orang tercuai? Semua orang cuai memang kan. So mungkin mak kita cuai. Mana ada tercuai, mak kita memang cuai kan. Ada kemungkinan tak? Ada. Boleh tak kita cakap, tak, aku pasti 100% mak aku takkan salah? Tak boleh. Kalau kita cakap macam tu, kita pun tipu diri kita sendiri. Sebab kita tahu kat sana ada kemungkinan kecil, walaupun kita tahu mak kita ni dipercayai. Macam tu jugalah perawi hadis. Perawi hadis ni memang semuanya siqah. Imam Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad, Imam Bukhari kata perawi ni siqah, perawi ni dipercayai. Tapi ada kemungkinan tak yang dipercayai dan siqah ni semua, yang kuat hafalan ni, tersalah walaupun sikit? Ada. Kalau dia hafal 100,000 hadis, ada kemungkinan tak satu hadis dia salah? Sangat ada kemungkinan. Bahkan Imam Malik, kalau kita buka Muwatta, ada 1-2 hadis dalam Muwatta yang Imam Malik salah sebut nama perawi.
Imam Malik hafal berapa? Dia mungkin hafal ratusan ribu hadis kot. Out of ratusan ribu tu, ada dalam beberapa hadis dia salah. Okay? Kita cakap lah 10 out of 200 ribu katakan. Maksudnya apa? Maksudnya ada kemungkinan hatta imam sebesar Imam Malik untuk salah walaupun sikit. Cuma beza dengan kita lah. Kalau kita hafal 200 ribu hadis, kita salah 199 ribu. Kalau Imam Malik hafal 200 ribu, salah 10-20. Yang 10-20 bila dibandingkan dengan 200 ribu tu sangatlah sikit. Tapi sangat sikit tu membuatkan kita yakin ke Imam Malik tak salah 100%? Tak. Dia masih ada ruang walaupun 1%. Adakah ini bermakna kita tak hormat ulama'? Tak, memang kita hormat ulama'. Cuma ini kita cakap tentang realiti. Realitinya semua orang terbuka kepada kesilapan kecuali Nabi SAW. Nabi SAW je. Sebab Nabi SAW dalam menyampaikan wahyu maksum. Selain daripada Nabi SAW, setiap individu, okay, kita tak cakap sekumpulan, kita cakap setiap individu ada kemungkinan untuk betul atau salah. Walaupun alim macam mana, walaupun hebat macam mana, walaupun hafalan macam komputer, semua orang ada kemungkinan salah. Kalau Imam Muslim boleh cari puluhan salah Imam Malik, itu Imam Malik tu. Apatah lagi kita, apatah lagi ulama' yang bawah Imam Malik. Maka hadis ahad, hadis yang perawi tu bilangan tak cukup ramai untuk kita cakap mustahil mereka ni berkomplot ataupun mustahil mereka ni tak salah. Okay? Mustahil mereka ni tak salah. Sebagai contoh, kalau hadis tu datang dengan satu sanad sahaja, ada kemungkinan tak kita nak yakin? Pada asalnya tak ada, sebab bila datang dengan satu sanad daripada Nabi SAW, turun ke sahabat, turun ke tabi'in, tabi'in, kemudian ulama' hadis kan. Kenapa kita cakap tak ada kemungkinan kita nak percaya 100%? Sebab tak ada sanad lain untuk kita double check. Tak ada sanad lain untuk kita buat cross reference. Betul tak? Cross reference. Kita nak tengok, oh ada dua sanad, kita buat bandingkan kan. Matan yang sanad lagi satu ni bawa, beza tak dengan sanad yang ni? Bila tak ada, kita tak boleh nak buat cross check, tak boleh nak buat cross reference ni, tak boleh nak double check. Maka hadis tu kalau datang dengan satu sanad, walaupun perawi tu sikoh, hafalan kuat macam gunung sekalipun, ada kemungkinan kecil untuk salah. Maka hadis dia ada mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir dia sama kuat dengan Quran. Dari sudut mustahil ada berlaku tersilap ataupun tersalah dalam periwayatan hadis tu. Hadis ahad ada kemungkinan untuk tersilap atau tersalah. Walaupun sahih. Kita kena faham, bila kita cakap sahih, bukan kita cakap 100% pasti Nabi SAW sebut. Sahih tu maksudnya 80 ataupun 90, 95%, 98%, 99% Nabi SAW sebut. Boleh tak orang yang cakap hadis ahad tu sahih, dia pasti 100%? Tak. Tapi jangan risau tuan-tuan dan puan. Saya tahu, yang dengar ni mungkin, ustaz ni Mu'tazilah ke kan? Macam galakkan untuk kata hadis ahad ni tak boleh pakai lah, macam liberal je. Okay, kita kena terangkan. So, saya terangkan secara mudah. Saya nak bagi faham. Saya harap boleh faham lah. Bila kita bahas macam ni, kita cakap mutawatir tadi 100% betul, ahad ni terbuka kepada kesilapan dan kesalahan, hatta sahih sekalipun. Kita kena faham. Yang ni pada asalnya. Apa maksud pada asalnya? Yang ni bila kita tengok hadis tu sendiri tanpa kita tengok faktor-faktor lain. Ulama' kata, ada setengah faktor yang dia boleh upgrade hadis tu daripada level ahad yang tak 100% betul ni, maksudnya yang zon ni, yang sangkaan berat ni. Ada faktor yang boleh upgrade hadis yang level sangkaan kepada level yakin. Yang ni yang buat kita jadi ahli sunnah ni. Kita jadi ahli sunnah sebab kita cakap apa? Yes, kat sana ada hadis ahad yang sahih. Asalnya kita cakap ada probability untuk salah lah. Tapi dekat sana ada faktor yang buatkan hadis tu jadi 100%. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin tertanya-tanya, apa dia faktor ni? Saya bagi contoh. Contoh mudah je. Ulama hadis kata, antaranya Imam Ibn Salah wafat 643 Hijrah, disokong oleh Imam Ibn Hajar yang buat Fathul Bari tu, wafat 862. Dan pendapat ini dimasyhurkan oleh Ibn Taimiyah lah, Syekhul Islam. Mereka kata, hadis tu kalau ahad, ingat ni ahad maksudnya level perawi tak sampai mutawatir. Kalau dia ahad dan dia ada dalam Sahih Bukhari, dia ada dalam kitab nama dia Sahih
Al-Bukhari, apa jadi? Walaupun dia ahad, yang asalnya ahad ni zon je, yang sangkaan je, sebabkan dia ada dalam Sahih Bukhari, dia upgrade jadi yakin. Qat'i. Yang ni bukan rekaan saya, ini siapa sebut? Imam Ibn Salah sebut. Ibn Salah, dan disepot oleh ramai ulama hadis yang kuat lah, As-Sakhawi, Ibn Hajar, Ibn Taymiyah dan lain-lain. Sebab apa? Kalau orang tanya, apa faktor yang buatkan dia ada dalam Sahih Bukhari, dia boleh upgrade daripada sangkaan jadi 100% yakin? Faktor dia mudah je. Sebab Sahih Al-Bukhari, ulama ijma', ulama sepakat semua dalam tu okey. Maka bila ulama sepakat, kesepakatan ni benda yang yakin. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Abu Daud, umat aku takkan sepakat atas kesesatan. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umat aku takkan sepakat atas kesesatan. Maka kita faham apa daripada hadis tu? Hadis tu nak bagi tahu, kalau umat kita sepakat atas satu perkara, mustahil perkara tu salah. Sekarang ni ulama sepakat semua dalam Sahih Bukhari tu sahih. Kecuali mereka khilaf dalam 3-4 hadis je. Yang betul-betul ada khilaf dalam Sahih Bukhari ni 3-4 hadis je, Araf 2000. Araf 2000 lebih tu. So yang 2600 yang tak khilaf tu, yang ulama sepakat tu, kalau dia datang dengan sanad yang tak sampai level mutawatir sekalipun, dia akan jadi yakin. Sebab apa? Sebab ulama ijma'. Ulama hadis zaman berzaman, beratus-ratus, beribu-ribu, semua tengok Sahih Bukhari, tak ada siapa syak pun, tak ada siapa kata okey memang problem, tak ada. Persepakatan ni adalah faktor luar yang mengupgradekan hadis yang asalnya sangkaan tadi tu jadi yakin. Dan yang inilah beza kita dengan bukan ahli sunnah. Ahli sunnah hanya kata macam ni. Mu'tazilah tak kata macam ni. Mu'tazilah kata bawa lah 10 juta orang pun sepakat, bawa lah 10 juta ulama sepakat pun, zonni tetap zonni, sangkaan tetap sangkaan. Tapi ahli sunnah tak. Ahli sunnah kata bila dia sangkaan tapi dia support oleh faktor lain macam ijma', dia upgrade daripada sangkaan jadi yakin. Okey. So itu secara sepintas lalulah, secara mudah, apa itu hadis mutawatir, apa itu hadis ahad. Maka dalil dalam agama ni kita ada Al-Quran yang mutawatir lah, confirm. Kemudian kita ada hadis mutawatir, hadis yang banyak sanad. Kemudian kita ada hadis ahad. Yang hadis ahad ni terbagi kepada 2 jenis. Hadis ahad yang upgrade jadi yakin dah, dengan hadis ahad yang dia tak upgrade. Hadis ahad yang tak upgrade. Yang tak upgrade itulah yang kekal sangkaan tu. Adapun yang upgrade daripada sangkaan kepada yakin, yang tu kita cakap 100% lah, sama kuat dengan Quran dengan hadis mutawatir. Walaupun pada asalnya sanad ni sikit je. Yang tu perincian dia kat dalam ilmu ulumul hadis. Tuan-tuan dan puan, ilmu ulumul hadis ada perinciannya. Okey. Kemudian kita pindah kepada kata muallif rahimahullah. Beliau bicara dengan bagi definisi tentang apa itu dalil. Okey. Kata beliau, ad-dalilu, nak pindah kepada mengenal apa itu dalil. Apa takrifan dalil? Kita biasa dengar perkataan dalil kan? Dalil. Apa itu dalil? Ulama kata dalil adalah ma yumkinu at-tawassul bi sahihin nazari fihi ila al-ilmi bil ghair. Apa yang bila kita tengok satu perkara tu, kita boleh dapat maklumat baru. Itu dalil. Dalil ni perkara yang bila kita perhati dia, yang bila kita tengok dia, yang bila kita teliti dia, dia akan bagi kita faedah ilmu baru. Itu dalil. Kan? Contohnya, saya sebut satu hadis. Nabi SAW sebut, sahabat kata Nabi SAW ni larang daripada jual beli bai'ul hasah, dia panggil. Bai'ul hasah ni perangai orang Arab zaman dulu. Kalau diorang nak jual beli, kadang-kadang dia macam main judi-judi sikit lah. Dia nak jual beli tu dia buat apa? Dia baling batu. Dia bayar, kemudian dia baling batu. Batu tu kena dekat, orang yang jual ni dia akan sediakanlah banyak barang. Kan? Dia letak barang, ada dalam 15 ke 10 barang berbeza-beza, dan berbeza-beza nilai, berbeza-beza harga lah. Member ni tadi dia nak beli, dia mungkin kena bayar 100 ke, bayar 10 ke sebagai macam duit penyertaan. And then ikut nasib dia lah. Kalau dia baling batu tu kena barang mahal, dapat mahal lah. Kalau dia baling batu tu dapat dekat yang 10 sen je, dia rugi. Okey, faham? Jual beli ni dipanggil bai'ul hasah. So Nabi SAW larang daripada jual beli bai'ul hasah ni. Okey. Naha an bai'il hasah. Hadis ni dipanggil dalil sebab apa? Bila kita perhati hadis ni, apa faedah kita dapat?
faedah kita dapat adalah ilmu baru bahawa di sana ada jual beli nama dia bai'ul hasah, hukum dia haram, Nabi larang. Itu maksud dalil. Okay? Dalil yang kita duk dengar sejak kecil ni maksud dia apa? Perkara yang bila kita perhati dia, bila kita teliti kat dia, dia akan bagi kita maklumat baru. Yang sebelum ni kita tak tahu pun. Mungkin kita tak tahu pun. Itu dalil. Maka dalil-dalil syarak ni apa? Quran dan hadis. Yang bila kita tak tahu, kita tengok Quran, oh jelas hukum. Kita tak tahu, kita tengok hadis, oh jelas hukum. Itu maksud dia dalil. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Sebahagian ulama usul fiqh, mereka membezakan di antara dalil yang bersifat qat'i, yang bersifat yakin, dan dalil yang bersifat zanni, yang bersifat zon, sangkaan. Contoh yang sama, saya ulang balik. Al-Quran dengan hadis mutawatir kita dah bahas tadi, dia bersifat yakin kan? Ataupun bersifat qat'i. Hadis ahad yang tak di-upgrade ni bersifat apa tadi? Zanni, kita dah bahas. Sebagian ulama usul fiqh dia bagi nama lain. Dia bagi nama yang lain. Maksudnya apa? Bagi Al-Quran dan hadis mutawatir dan hadis ahad yang di-upgrade jadi yakin ni, tiga ni, nama dia dalil. Adapun hadis ahad yang tak upgrade daripada zanni kepada yakin, maksudnya dia kekal sangkaan je, dia kekal perkara yang mungkin dia berlaku kesalahan padanya, ada probability untuk salah tu. Hadis ahad yang macam ni, ada setengah ulama tak panggil dalil, dia panggil amarah. Amarah. Jadi sebagian ulama dia bezakan di antara dalil dan amarah. So bagi dia amarah ni apa yang zanni, macam hadis ahad yang tak naik ke yakin. Adapun dalil dia hanya guna untuk Quran, hadis mutawatir dan hadis zanni yang dah di-upgrade tadi tu. Jadi ada sebagian ulama dia bezakan di antara dalil dan amarah. Adapun majoriti ulama semua dipanggil dalil. Tak kisahlah zanni ke qat'i, tak kisahlah yakin ke ataupun sangkaan sahaja, asalkan dia sumber yang diiktiraf syarak, dia nama dia dalil. Tak kisah yakin ke ataupun sangkaan, kalau dia sumber diiktiraf syarak, nama dia dalil. Al-Quran apa? Dalil. Hadis mutawatir apa? Dalil. Hadis zanni yang yakin apa? Dalil. Hadis zanni yang tak upgrade kepada jadi yakin apa? Dalil. Istihsan apa? Dalil. Qiyas apa? Dalil. Ijma' apa? Dalil. Semua nama dalil je. Dia tak tengok, dia tak kisah pun yakin ke tak yakin, zanni ke qat'i. Dia tak tengok. Dan ini pandangan jumhur lah, pandangan jumhur ulama. So lepas ni bila kita dengar ustaz cakap, kita dengar ulama mana kata dalil, so kita dah faham dalil tu apa? Boleh dipakai untuk maybe Quran, maybe untuk hadis mutawatir, hadis ahad yang diyakini, yang di-upgrade, ataupun yang tak diyakini pun, yang masih ada sangkaan, qiyas ke apa ke. So dalil ni merangkumi banyak benda. Okey, faham So dalil tak terhad kepada Al-Quran sahaja ke ataupun hadis mutawatir sahaja ke, tapi dia mungkin boleh dipakai untuk banyak perkara. Setakat ni faham Okay. Saya mudahkan, kita relax Hari ni saya punya objektif saya fikir balik, niat saya datang hari ni nak menjatuhkan benteng rasa usul fiqh ni perkara yang mustahil difahami. Kerja saya nak pecahkan benteng ataupun dinding bahawa usul fiqh ni tak boleh difahami ataupun ilmu yang tak bermanfaat. Saya datang nak bagi tahu usul fiqh ni bagus dan bermanfaat dan dia boleh difahami. Dia bukan ilmu yang diajarkan oleh orang asing lah, makhluk asing. Dia ilmu yang ulama Islam ajar, bukan alien bawa. Okay? Dia bukan datang daripada dunia luar, dia datang daripada ulama kita sendiri. So boleh difahami. Okay. Saya mungkin ada skip beberapa part dalam risalah ni sebab saya tengok mungkin tak sesuai untuk dihuraikan, agak tinggi sikit. Okay. Kalau ingat tadi saya ada sebut tentang apa itu definisi usul fiqh, betul tak? Saya cakap definisi usul fiqh ni adalah mengenal dalil secara umumnya ataupun secara holistik, cara macam mana kita nak berinteraksi dengan dalil-dalil tadi tu, dalil-dalil fiqh tadi tu, kemudian siapa yang layak buat proses tu. Okey. Ma'rifatu adillatil fiqh ijmalan wa kaifiyatul istifadati minha wa halul mustafid. Mengenal dalil-dalil fiqh secara umumnya, mengenal kaedah dan cara untuk berinteraksi dengan sumber-sumber dan dalil-dalil tu. Ketiga, siapa yang layak buat proses tu. Okey, itu definisi apa? Usulul fiqh. Usulul fiqh. Kalau orang tanya, apa beza fiqh dengan usul fiqh? Kita cakap fiqh ni adalah natijah. Fiqh adalah hukum. Benda ni haram, benda ni wajib, benda ni makruh, benda ni harus. Usul fiqh apa?
Usul fiqh ilmu yang bagi tahu kita macam mana kita dapat natijah tu. Okey? Usul fiqh ilmu yang bagi tahu kita macam mana kita dapat natijah. Adapun fiqh dia bahas tentang hukum tu sendiri. Perbezaan kedua di antara fiqh dan usul fiqh pula, okey, setelah kita cakap fiqh ni adalah natijah, usul fiqh itu adalah jalan untuk tahu hukum. Perbezaan kedua dia adalah fiqh melibatkan perbuatan melibatkan hukum hakam berkaitan perbuatan mukallaf. Okey, fiqh ataupun ilmu fiqh ni dia melibatkan hukum berkaitan perbuatan mukallaf. Apa hukum kita makan nasi lemak? Itu fiqh bahas. Hukum ni harus lah. Apa hukum kita drive sambil mabuk, lepas tu bunuh orang macam banyak berlaku sekarang ni? Haram. Kan? Fiqh berlega sekitar isu perbuatan mukallaf. Usul fiqh dia tak berlega sekitar isu perbuatan mukallaf. Usul fiqh dia berlega sekitar dalil. Dia bahas Quran tu macam mana kita nak faham, hadis tu macam mana kita nak faham, ijma' tu apa, qiyas tu apa, macam mana kita nak pakai qiyas, macam mana kita nak pakai ijma', macam mana kita nak pakai hadis ni semua macam mana kita nak faham. Kalau hadis bertentang sesama sendiri, kita nak selesaikan macam mana? Kalau Quran bertentang dengan hadis, kita nak selesaikan macam mana? So dia berlega sekitar perbuatan mukallaf tak? Tak. Yang berlega sekitar mukallaf ni ilmu apa? Fiqh. Sebab tu kalau kita buka usul fiqh, kita jangan expect dalam kitab usul fiqh ni dia akan bahas hukum hakam banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau buka kitab usul fiqh tak jumpa bab solat. Okey, hukum solat 13, okey hukum solat ni sekian-sekian, hukum solat ni sekian, tak jumpa, tak ada. Sebab itu bukan topik usul fiqh. Usul fiqh dia duduk bahas dalil. Dia duduk fikir macam ni kita nak bahas dalil. Okey. Kita move on kepada dalil yang disepakati dalam usul fiqh. Dalil-dalil yang disepakati. Sebelum tu, saya nak cuba tulis gambar rajah lah. Tulis sikit bagi orang faham. Sekejap Okey. Nampak Saya harap nampak. Kalau kita faham empat aspek ni. Okey, saya nak rangkumkan perbahasan usul fiqh kepada empat aspek ni. Okey. InsyaAllah kalau tuan-tuan dan puan-puan betul-betul faham empat aspek ni, lepas ni semua senang. Ini empat ni kena betul-betul fokus. Inilah khulasah ilmu usul fiqh apa. Apa yang saya bakal tulis ni, empat perkara yang saya bakal tulis ni, yang ni Imam Al-Ghazali sebut dalam Al-Mustasfa. Beliau sebut dalam Mustasfa lah, kitab usul fiqh Imam Ghazali. Dekat mukadimah tu Imam Ghazali cerita tentang empat ni. Yang Imam Ghazali kata empat ni kalau orang faham, kiranya dia basically dia faham usul fiqh tu apa lah. Jadi usul fiqh ni sebenarnya dia berlega sekitar empat benda je. Okay. Pertama apa? Ad-dalil. Ad-dalalah. Setengah orang sebut dilalah, setengah orang sebut dulalah kan. Tapi pendapat tepat dia macam Syekh Muhammad Amin Syakiti kata, sebutan dia dalalah. Yang kedua ad-dalalah. Yang ketiga al-madlul. Mad mim dal lam waw lam, madlul. Yang terakhir adalah al-mustadil. Mim sin ta dalam. Mustadil. Mim sin ta dalam. Al-mustadil. Kita ada
ad-dalil, kita ada ad-dalalah, kita ada al-madlul, kita ada al-mustadil. Kalau tuan-tuan dan puan-puan faham empat ni, settle. Tak adalah pakar usul fiqh, tapi mudah nak faham. Dan tuan-tuan dan puan-puan tak akan berkerut dahi dah, insyaAllah. Sebab basically usul fiqh dia berlegang empat ni. Okay. Pertama, usul fiqh perkenalkan kita apa itu dalil. Kan? Dalil tu apa? Kita tak tanda soal. Apa itu dalil dalam agama? Apa itu sumber? Apa yang boleh jadi authority untuk kita tetapkan hukum? Kan? Pertama, ad-dalil. So kita dah tahu tadi, ad-dalil antara yang saya dah bahas tadi apa? Al-Quran, sunnah, kan? Hadis pula, hadis mutawatir, hadis ahad, itu semua dalil tau. And then usul fiqh akan menyelesaikan persoalan kedua, iaitu apa tu ad-dalalah. Ad-dalalah ni apa? Ad-dalalah ni mungkin first time tuan-tuan dan puan-puan dengar. Ad-dalalah ni adalah, kita cakap, sekejap saya bagi ni, kaedah untuk faham dalil. Untuk mudahnya lah, kaedah untuk faham dalil. Kaedah untuk faham dalil. Ad-dalalah adalah kaedah untuk faham dalil. Ada beza antara dalil dengan dalalah. Dalil adalah dalil tu sendiri, ayat Quran ke, hadis ke apa ke. Ad-dalalah macam mana kita nak faham. Okay. Al-madlul. Al-madlul ni apa? Al-madlul dengan bahasa mudahnya hukum hakam lah, hukum lah. Ataupun natijah. Iaitu, setelah kita tahu dalil tu apa, dan kita tahu dalalah dia, iaitu kaedah nak faham dia, kita akan dapat natijah dia, iaitu hukum dia. Hukum ataupun natijah. Madlul is hukum ataupun natijah. Last sekali, al-mustadil. Al-mustadil ni siapa? Orang yang nak buat proses ni. Siapa yang nak buat proses kenal dalil apa? Kaedah apa dia kaedah untuk faham dalil and then dapatkan hukum. Siapa dia yang boleh buat tu? Dipanggil al-mustadil. Ataupun nama lain bagi al-mustadil ni mujtahid. Mujtahid. Mujtahid yang kita bukan mujahid tapi mujtahid tak refer kat siapa-siapa. Mujtahid. Mujtahid siapa? Orang yang bertugas untuk buat proses mengenal apa itu dalil. Lepas tu guna kaedah untuk faham dalil tu untuk mendapatkan satu natijah. Siapa buat proses ni? Mustadil ataupun nama lain ni mujtahid. Saya bagi contoh. Contoh mudah. Kita hari ni kita relax Contoh mudah je semua. Contoh dia Nabi SAW bersabda, okey. Faradallahu alaikum khamsa salawatin fi yaumi wa lailah. Allah fardukan kepada kamu 5 solat pada pagi dan malam. Maksudnya solat 5 waktu lah. Solat 5 waktu pada waktu pagi dan malam. Okey, itu dalil. Hadis dalam Sahih Bukhari. Itu dalil. Apa dalalah hadis tu? Dalalah hadis tu solat 5 waktu wajib. Kalau orang tanya, apa dalalah dia? Dalalah dia sebab ada perkataan faradah. Dalam ilmu sufi kita akan belajar nanti ataupun pada masa akan datang, bila datang perkataan faradah dalam Quran atau sunnah, maksudnya benda tu wajib. Faradallahu alaikum sekian-sekian. Bila Allah kata dalam Quran ada faradah ataupun Nabi SAW kata faradah, bila ada perkataan faradah dalam Quran dan hadis, maksud dia benda tu wajib. Itu kaedah. Kaedah dia apa? Kalau kita jumpa dalam Quran dan hadis perkataan faradah ataupun perkataan kutiba alaikumusiyam ke, kutiba alaikum al-qatl ke apa ke, bila jumpa kutiba alaikumul qisas ke, bila jumpa perkataan kutiba ke, jumpa perkataan faradah ke, kaedah dia apa? Kaedah dia perkataan-perkataan ni membawa kepada hukum wajib. Kutiba alaikumus siyam, wajib kepada kamu untuk puasa. Kutiba alaikumul qisas, wajib untuk buat qisas. Itu kaedah, itu dalalah. Itu bagi tahu kita macam mana kita nak faham dalil tu. Apa hukum kita dapat? Kita dapat hukum wajib lah. Faradallahu alaikum khamsa salawati fi yawmi wa lailah. Kita dapat kesimpulan daripada hadis tu berdasarkan dalalah faradah yang membawa masuk wajib. Hukum solat apa? Wajib. Perkataan kutiba tadi yang kita cakap, yang kaedah dia membawa kepada hukum wajib.
Apa natijah dia kita dapat? Kutiba alaikumus siyam, wajib kepada kamu untuk puasa. Kutiba alaikumul qisas, wajib kepada kamu untuk qisas. Siapa yang buat proses ni? Ulama buat, ataupun tadi proses saya lah, saya duk tunjuk. So itu dia 4 rukun tu. Ulama yang jadi orang yang tukang buat proses tu, and then kita dah tahu dalil dia. Kalau dalam contoh tadi apa? Contoh tadi hadis. Faradallahu alaikum khamsa salawatin fi yawmi wa lailah. Itu hadis. Dalalah dia apa? Perkataan farada menunjukkan benda tu wajib. Madlul dia apa? Maka hukum solat 5 waktu adalah wajib. Siapa buat? Okey, ulama buat. Contoh lain. Contoh yang saya sebut tadi, autiru ya ahlal Quran. Hadis dalam Sahih Bukhari, dalil kata melakukan witir lah wahai ahli Quran. Itu dalil. Dalalah dia. Dalalah dia apa kat hadis tu? Hadis tu kata autiru. Autiru ni kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar bahasa Arab, dia jadi fi'il amar. Fi'il amar maksudnya fi'il untuk bagi arahan. So kaedah untuk faham dalil dia, dalalah dia apa? Semua fi'il amar dalam Quran dan hadis maksud dia wajib. Madlul, natijah dengan hukum dia apa? Solat witir wajib. Siapa buat konklusi ni? Mujtahid, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata wajib. Mazhab Syafi'i ada sebab lah kenapa kita cakap sunat tu. Cuma sekarang ni yang kata witir wajib adalah mazhab Hanafi. Kalau orang tanya macam mana mazhab Hanafi dapat kesimpulan witir wajib, first dia tengok dalil, autiru ya ahlal Quran tu. And then mazhab Hanafi kata autiru tu fi'il amar, fi'il suruhan, kata kerja suruhan. Dan semua kata kerja suruhan ni kaedah dia menunjukkan pada perkara tu wajib. Maka hukum yang kita dapat apa? Witir wajib. Siapa yang buat proses ni? Mazhab Hanafi buat. Ulama mazhab Hanafi buat. Okay, faham? Faham 4 ni, habis usul fiqh. Itu dia. Usul fiqh boleh 4 ni je. Kalau pening kepala kan, kalau kita apa, ini dia. Ini dia. Usul fiqh akan beritahu kita apa dalil, macam mana nak faham, apa natijah, and then siapa buat benda tu. Siapa buat dan siapa yang ada kelayakan untuk buat. Itu dia. Yang ni Imam Al-Ghazali sebut. Cuma Imam Ghazali guna istilah lain lah. Dia panggil As-Samarah, Al-Mustathmir, Al-Muthmar dan sebagainya. So yang ni 4. Jadi tadi yang saya dah bagi definisi dalil tu, yang saya cakap apa yang kalau kita lihat padanya akan memberi maklumat baru. Dalil tu kat mana? Yang nombor 1 tu. Yang kalau kita tengok, oh dia bagi kita faedah ilmu baru. Kita tengok, oh dia bagi tahu maklumat baru, itu dalil. Dalalah is kaedah ataupun cara kita nak faham dalil. Okey. Al-madlul adalah hukum atau natijah. Konklusi dia apa? Either wajib ke, haram ke, harus ke, apa ke. Mustadil, siapa yang buat perbuatan tu? Siapa yang buat act of nak melihat Quran dan sunnah ni? Okay. Itu dia dalil. Itulah dia usul fiqh secara mudahnya. Jadi hari ni kita nak tackle sikit. Kita nak tackle dalil yang disepakati. Pertama, Al-Quran. Apa maksud dalil disepakati? Disepakati ni maksudnya semua mazhab terima dia sebagai hujah, tak apa perselisihan. Semua mazhab ahli sunnah wal jamaah kata dia dalil yang menjadi autoriti untuk kita guna sebagai sumber dalam agama. Jadi autoriti, layak menjadi autoriti untuk sumber dalam agama, sumber menentukan hukum. Jadi ahli sunnah wal jamaah, mazhab-mazhab fiqh kita, Hanafi, mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hanbali, kesemuanya sepakat bahawa ada 4 dalil dekat sana. Yang 4 ni disepakati sebagai sumber untuk mengambil hukum. Tak ada khilaf sedikit pun. Apa dalil yang disepakati ni? Al-Quran, As-Sunnah. As-Sunnah, bila saya sebut As-Sunnah, menukumi hadis lah, mutawatir dan ahad. Al-Ijma'. Yang ketiga ijma', persepakatan. Yang keempat, Al-Qiyas. Qiyas, analogi. 4 ni apa? Disepakati oleh semua. Kecuali 1-2 je lah mazhab yang tak setuju. Mazhab tu dianggap mazhab yang ganjil, syadz. Mazhab Zahiri lah. Zahiri tak pakai kias kan. Mazhab Zahiri tak pakai kias. Kalau orang tanya mazhab Zahiri ada lagi tak sekarang? Tak. Habis dah, pupus. Mazhab Zahiri ni kuat pada kurun ke-4, ke-5, ke-6 hijrah. 400 hijrah, 500 hijrah, 600 hijrah, ramai lah. Lepas tu dia hilang, dia pupus.
Bukan macam 4 mazhab yang sampai kat kita. Yang ni survive. Apa rahsia dia? Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau ikut Imam Az-Zahabi, beliau kata mungkin sebab mazhab Zahiri ni tokoh-tokoh dia mulut lantang sangat. Antaranya tokoh dia nama Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ataupun Ibnu Hazmin. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar nama Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ni mazhab Zahiri lah. Ibnu Hazm ni kalau baca kitab dia, oh memang dia bubuh mazhab lain teruk-teruk. Dia kata macam-macam. Dia akan kutuk mazhab lain tu jahil lah, tak tahu apa-apa lah, yang ni nak rosakkan hukum Allah, macam-macam lah. Mulut dia agak tajam. Mungkin disebabkan mulut dia tajam tu, mazhab dia tak survive. Mungkin lah. Itu Az-Zahabi kata. Jadi mazhab Zahiri tak ada lah. Yang survive kat kita sekarang ni 4 ni. So yang 4 ni, mereka sepakat bahawa ada 4 sumber kat sana yang semua orang patut pakai. Bukan saja patut, wajib dan memang kena. Kalau tak ikut, salah. Okey. Siapa yang tak ikut memang salah. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Okey, pertama sekali dalil tentang Al-Quran. Al-Quran ni nombor 1 punya sumber kita. Ta'rif Al-Quran adalah definisi Al-Quran. Kalamullah, ya, kata-kata Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW, Al-Munazzal ala Nabiyyina SAW, Al-Mu'jiz, yang ada mukjizat, pada nilai mukjizat pada Quran tu. Al-Muta'abbad bitilawatihi, yang kita beribadah dengan membaca Quran. Kita baca Quran dalam solat semua. Al-Manqul ilaina bitawatur, yang Al-Quran ini diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. So Al-Quran adalah kata-kata Allah yang diturunkan kepada Nabi, yang ada unsur mukjizat padanya, yang dibaca dalam ibadah kita, iaitu dalam solat, dan diriwayatkan kepada kita dan disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir, iaitu periwayatan yang macam saya cakap tadi lah, bilangan terlalu ramai sampai mustahil komplot untuk salah atau tipu. Okey, itu Al-Quran. Al-Quran semua setuju. Okey, semua setuju. Daripada definisi Al-Quran ni, kita boleh buat kesimpulan apa? Apa yang tak mutawatir bukan Al-Quran. Betul tak? Apa yang tak diriwayatkan kepada kita secara mutawatir bukan Al-Quran. Sinilah kita nak masuk tengok faedah ilmu usul fiqh. Saya tanya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, qiraat yang kita baca Quran ke tak? Qiraat Hafs an Asim yang kita belajar tajwid daripada kita sekolah rendah. Hafs an Asim, qiraat tu Quran ke tak? Mushaf ni buku tu sendiri. Qiraat tu diriwayatkan, diajarkan kepada kita zaman berzaman secara mutawatir ke tidak, ataupun berapa orang je belajar? Mutawatir. So qiraat mutawatir. Qiraat yang mutawatir ni ada 10. Ada 10. Hafs an Asim ni salah satu je lah. 10 yang mutawatir ni, disebabkan dia mutawatir, dia masuk under definisi Al-Quran. Kalau orang cakap, apa faedah dia Ustaz? Faedah dia, kalau ada qiraat lain, bacaan lain yang ada perbezaan pada titik ke, perbezaan pada huruf ke, perbezaan pada perkataan ke, yang kadang-kadang boleh bawa hukum berbeza, kita boleh pakai tak hukum tu? Boleh ya? Quran kan sumber, boleh. Saya bagi contoh. Dalam mazhab Syafi'i, isu yang kita biasa bahas, daripada dulu sampai sekarang, iaitu kalau pegang wanita ajnabi ni batal wuduk ke tidak, kan? Mazhab Syafi'i kata apa? Batal. Mazhab Hanafi kata apa? Tak batal. Kan orang cakap, kalau saya pegang isteri saya batal lah Ustaz. Memang batal pun kalau mazhab Syafi'i. Apa dalil dia? Dalil dia ayat Quran kata, satu, aula mastumun nisa. Ada qiraat baca aula mastum, ada qiraat baca aula mastum. Satu lam dengan ada mat, lam alif, satu lagi lam biasa je. Aula mastum dengan la mastum. Dua qiraat berbeza tapi dua-dua mutawatir. Bila mutawatir masuk under definisi Quran tak? Masuk. So dua-dua hujah lah. Sekarang kita nak pegang mana? So kat sinilah
pandangan ulama usul fiqh akan tertumpuk. So disebabkan dua-dua ni qiraat yang mutawatir, dua-dua ni hujah, macam mana kita nak selesaikan? So adalah macam mana mazhab Syafi'i dapat kesimpulan. Mazhab Syafi'i kata qiraat yang baca au lamastum, macam mazhab Hanafi tu, yang kalau kita terjemah maksudnya apa nama dia, au lamastum tu maksudnya kinayah kepada, mazhab Hanafi kata pegang sahaja tak batal. Ayat yang kata sentuh tu adalah kinayah kepada hubungan suami isteri. Okay. Macam mana mazhab Hanafi dapat kesimpulan tu? Kesimpulan yang membatalkan ni sebenarnya bukan semata-mata sentuh tapi hubungan suami isteri, sebab qiraat yang dia baca au lamastum tu. So dia kata lamasa, sentuh tu adalah kinayah kepada, ataupun kita cakap isyarat kepada hubungan suami isteri. Mazhab Syafi'i kata tak. Mazhab Syafi'i kata kami punya qiraat baca au lamastum, la masa dalam bahasa Arab memang sentuh hakiki lah, bukan kiasan-kiasan. La masa maksudnya memang sentuh macam tu. Kalau qiraat Hanafi la masa, dia boleh ada dua makna, sama ada makna hakiki ataupun kiasan. Mazhab Syafi'i dia lebihkan yang makna hakiki, mazhab Hanafi lebihkan yang makna kiasan. Kenapa macam tu? Sebab mazhab Syafi'i tengok dalil-dalil lain lah. Mazhab Syafi'i tengok hadis Nabi SAW, tengok pendapat sahabat, fatwa sahabat semua, yang mereka kata kalau pegang apa nama dia, wanita ajnabi ni membatalkan wuduk. Mazhab Hanafi kata tak, kita tengok hadis ada juga yang kata boleh. So disebabkan khilaf kat situ, khilaf dekat macam mana nak faham tu lah, jadi khilaf dalam fiqh. So kita boleh nampak usul fiqh ni bagi kesan pada fiqh dari sudut natijah atau hukum yang dapat. Dekat situ kita dapat tahu yang usul fiqh lah yang bagi tahu kita, okey, yang ni qiraat ni hujah, qiraat ni boleh pakai. Sebab apa? Tadi tu perbahasan antara kita dengan mazhab Hanafi, qiraat tu duduk qiraat mutawatir. Kalau saya tanya tuan-tuan, ada tak qiraat yang tak mutawatir? Ada. Dipanggil qiraat syadzah. Tapi jangan tertipu dengan istilah. Syadz dekat sini bukan syadz dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis, hadis syadz, hadis dhaif. Qiraat yang syadz ni, dia mungkin sahih tapi tak mutawatir. Bila dia tak mutawatir, dia masuk bawah definisi Al-Quran ke tak? Tak. Boleh tak baca qiraat yang syadzah ni, yang tak mutawatir ni dalam solat? Tak boleh. Sebab solat kena baca Al-Quran. Qiraat yang tak mutawatir ni bukan Al-Quran, maka tak boleh baca dalam solat. Okey, tak apa. Qiraat syadzah ni hujah tak? Inilah perbahasan usul fiqh, nampak tak? Usul fiqh dia duk tengok dalil tu, Al-Quran tu sendiri, macam mana kita nak berhubung dengan dia. So qiraat syadzah ni hujah ke tak? Qiraat syadzah dalam mazhab Syafi'i hujah. Cuma dia kurang power daripada hadis mutawatir dengan Quran. Qiraat syadzah dalam mazhab Syafi'i dia sama power dengan hadis ahad. Yang hadis ahad saya cakap zoni awal tadi tu. Qiraat syadzah sama power dengan hadis ahad. Kalau orang tanya, dalam qiraat syadzah ni ada ke bawa hukum lain? Ada. Saya bagi contoh. Kalau kita bersumpah, kemudian kita langgar sumpah kita, cara untuk kita kafarah sumpah tu, ulama kata ada pilihan. Ada 3 pilihan. Sama ada kita bagi makan orang miskin, ataupun kita bagi pakaian kat mereka, ataupun kita bebaskan hamba. Okey. Fa kafaratuhu it'amu masakin, asyarati masakin, au kiswatuhum au tahriru raqabah. Ayat Quran. So kita kena sama ada bagi makan, atau bagi pakaian, atau bebaskan hamba. Kalau tak ada duit macam mana? Tak ada duit nak bagi makanan, tak ada duit nak bagi pakaian. Tak ada duit, dia kena apa? Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Siapa tak ada duit nak buat salah satu dari 3 tadi tu, dia kena puasa 3 hari. Tak ada duit nak bebaskan hamba, tak ada duit nak bagi pakaian, tak ada duit nak bagi makan. Apa dia kena buat? Puasa. Puasa 3 hari. Okey. Inilah yang kita nak bahas ni. Tu rupa-rupanya ada qiraat syadzah daripada Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi SAW. Ada qiraat yang beliau baca, tapi tak mutawatir ni. Beliau baca ayat tu macam mana? Fasiyamu thalathati ayyamin mutatabi'at.
hendaklah dia berpuasa 3 hari mutatabi'at. Ada tambahan yang tak ada dalam qiraat mutawatir lain. Tambahan tu apa? Kena puasa 3 hari berturut-turut. Berturut-turut tu ada tak dalam qiraat mutawatir? Tak ada. Ada kat mana? Qiraat syadzah. Qiraat bacaan Ubay bin Ka'ab. Okey, tambahan ni kita kena pakai ke tak? Kalau kita cakap qiraat syadzah tu hujah macam mazhab Syafi'i, kita kena pakai dia lah. Cuma sekarang ni saya tak bincang fiqh. Mazhab Syafi'i mungkin kita tak pakai sebab dalil lain. Tapi kita nak bahas dari sudut kaedah aja. Atas dasar kaedah, kalau kita terima qiraat syadzah tu sebagai hujah, kita cakap dia sama kuat dengan hadis ahad. Kalau qiraat syadzah tadi tu sahih ke Ubay bin Ka'ab, tambahan tu kena dipakai, boleh dipakai tak? Boleh dipakai. Maka kita dapat kesimpulan baru, puasa tadi tu bukan semata-mata puasa 3 hari, tapi kena berturut-turut. Ni ilmu apa beritahu? Usul fiqh yang beritahu. Usul fiqh yang akan pinpoint, yang akan beritahu what is hujah, what is not hujah. So usul fiqh dah bagi tahu kita sekarang, mazhab Syafi'i punya usul fiqh kata qiraat syadzah yang sahih sama kuat dengan hadis ahad yang sahih. Maka dia hujah. Bila hujah, sepatutnya puasa 3 hari berturut-turut. Okey, faham? Dah nampak sekarang? Itu Al-Quran. Hadis. Okey, sumber yang kedua hadis. Okey. Hadis ni apa? Ulama kata takrifannya ma sadara 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam atau minan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Apa yang datang daripada Nabi SAW sama ada dari sudut perbuatan, percakapan atau pengakuan. Kalau dalam ilmu ulum hadis dia tambah kan, percakapan, perbuatan, pengakuan dan sifat akhlak Nabi dan juga sifat penciptaan Nabi itu sendiri SAW dari sudut paras rupa. Kenapa dalam ilmu usul fiqh bila dia ta'rif hadis atau sunnah dia tak sebut dua yang terakhir tu? Okey, percakapan, perbuatan, pengakuan, yang ni ada dalam definisi ulama hadis. Tapi bahagian akhlak Nabi dan juga paras rupa Nabi, kenapa ulama usul fiqh tak tambah tu dalam takrifan hadis? Sebab dalam usul fiqh perwatakan Nabi, maksudnya akhlak Nabi dan juga cara ataupun rupa bentuk Nabi itu, dia tak bagi kesan pada hukum. Okay? Nabi SAW kata, kita belajar Syama'il Imam Tirmizi kan, bila kita belajar Syama'il Imam Tirmizi, kata Nabi SAW suka makan buah labu. Okay, Nabi SAW suka makan buah labu tu ada bagi kesan tak kat hukum? Tak ada. Nabi SAW dari sudut paras rupa, Nabi SAW ni badan beliau sedang, okay, dada beliau bidang, dan perut dengan dada beliau ni sama level, rata. Tak lebih kat mana-mana lah. Tak gemuk lah. Kalau gemuk dia tak rata lah kan. So Nabi SAW ni kalau kita belajar Syama'il rata antara dada dengan perut. Okay, ni bagi kesan tak dekat hukum? Tak bagi kesan. So sebab itulah ulama usul fiqh bila mereka bagi definisi hadis, mereka tak sebut au sifatin khulqiyah au khalqiyah tu. Yang biasa ulama ahli bagi dekat definisi hadis. Hadis ni kita dah bahas tadi, ada zanni dan qat'i. Qat'i ni nama lain dia yakin lah. Yakin ni macam mutawatir dengan hadis ahad yang upgrade. Zanni ni hadis ahad yang kekal dalam level zon dia tu. Okey, kita tak nak pergi panjang, kita nak pergi sikit. Hadis dhaif hujah tak? Kita biasa dengar kan perbahasan hadis dhaif. Hadis dhaif ni sebenarnya boleh pakai tak? Jadi ilmu usul fiqh yang akan selesaikan permasalahan ni, boleh tak pakai hadis dhaif? Jadi jumhur ulama, okay, jumhur ulama kata apa? Hadis dhaif boleh dipakai pada fadail amal ataupun targhib wa tarhib, iaitu pada galakan dan fadilah amal. Tapi ada syarat. Ada syarat. Pertama, dhaif tu tak boleh dhaif yang terlalu berat. Kedua, hadis dhaif tu tak bawa amalan baru yang tak ada dekat mana-mana hadis sahih ataupun ayat Quran. Okay. Yang ketiga, kita kena beramal dengan hadis dhaif tu dalam keadaan kita tak yakin dia sahih. Kita kena aware lah dia dhaif. Usul fiqh bagi tahu kat kita, hadis dhaif boleh pakai dalam bab galakan beramal ni dengan syarat-syarat tadi tu. Maksudnya dia tak bawa hukum baru, dia tak bercanggah dengan hadis lain yang lagi sahih, dan dia tak terlalu
dhaif. Sebab dhaif dalam ilmu ulumul hadis ni pun ada dua jenis, dhaif yang ringan dengan dhaif berat. Kalau kita belajar ulumul hadis, dhaif berat ni macam hadis palsu lah. Hadis maudhu' dhaif berat lah, dah kata pun palsu. Hadis munkar dhaif berat. Hadis ma'lul dhaif berat. Kalau kita belajar dalam ulumul hadis, hadis mursal. Siapa yang pernah belajar ulumul hadis dia dengar hadis mursal. Hadis mursal dhaif ringan ke berat? Ulama kata ringan. Jadi hadis yang ringan ni, kedhaifan dia macam mursal, kita mungkin boleh pakai dekat fadhail amal. Dengan syarat dia tak bawa amalan baru dan dia tak bercanggah dengan hadis lain lagi sahih. Apa maksud dia tak bawa amalan baru? Maksudnya kita tak jumpa satu ibadah yang dibawa oleh hadis tu sahaja. Sebagai contoh, kalau hadis dhaif tu bercerita tentang galakan buat solat duha. Katakanlah hadis dhaif tu kata, siapa solat duha, Allah akan beri kepadanya 1000 rezeki sehari. Ni contohnya. Tak ada pun hadis palsu macam tu atau hadis dhaif macam tu. Katakanlah kita jumpa hadis dhaif yang ringan, dia kata siapa solat duha dia akan dapat 1000 rezeki dalam sehari. Okey. Hadis tu ada bawa apa-apa amalan baru tak? Tak ada. Sebab hadis tu amalan dia sama, solat duha je. Yang tambahan baru hadis tu bawa adalah penentuan pahala ataupun penentuan ganjaran. Syarat kita nak amal dengan hadis dhaif, dia tak boleh bawa amalan baru. Cukup dia just cerita apa kita dapat je. Cukup dia just cerita apa faedah atau pahala atau apa-apalah balasan yang kita dapat. Adapun untuk hadis dhaif tu sendiri perkenalkan satu ibadah baru, tak boleh. Kalau kita jumpa hadis yang dhaif ringan, tiba-tiba dia kata, oh dekat sana ada solat, nama dia bukan solat duha, okey, tapi nama dia solat fajar ada, solat lain ada, solat apa, solat isqa ada. Okey, kita katakanlah kita bagi nama baru kat dia, solat syuruk, solat waktu syuruk yang memang tak pernah ada pun. Sebab waktu syuruk mana solat kan, tiba-tiba ada solat syuruk. Okey, hadis dhaif perkenalkan kita, introduce kat kita satu solat baru, nama dia solat syuruk. Boleh pakai tak? Tak boleh. Yang ulama kata boleh pakai hadis dhaif ni bila dia tak perkenalkan apa-apa baru. Dia just cerita kita dapat apa lebih. So dalam kes duha tu cakap dapat 1000 rezeki, dia tak cakap pun oh ada benda baru nama solat lain. Dia just cakap solat duha. Solat yang duha ni dah sabit dalam hadis-hadis lain yang sahih dah. Dia just cakap kita dapat 1000 rezeki. So waktu tu bolehlah pakai hadis dhaif. Bahkan ada setengah ulama macam Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad lah, memang mereka pakai hadis dhaif dalam bukan saja bab fadhilul amal, tapi dalam bab hukum hakam. Tapi yang ni ada banyak syarat, ada banyak sangat syarat lah, dan perbahasan dia terperinci sikit, saya tak bahas. Cuma saya nak just cerita yang kita jangan terkejut kadang-kadang ada ulama mazhab pakai hadis dhaif. Sebab kita kena faham, dia bukan semata-mata pakai hadis dhaif, dia maybe ada something dalil lain yang support hadis dhaif tu. Okay, sebab kita pun belajarlah dalam ulum hadis, kalau hadis yang dhaif dia boleh upgrade jadi hasan li ghairi. So hadis tu kalau dhaif, tiba-tiba ulama macam Imam Syafi'i ke Imam Ahmad jumpa dalil lain yang support, qiyas dan sebagainya. Katakanlah qiyas support hadis dhaif tu, boleh tak jadi mereka beramal dengan hadis dhaif tu? Boleh. Dalam bab hukum hakam pun ada tesis PhD dah keluar dekat Saudi lah tentang hadis-hadis yang hadis dhaif yang Imam Ahmad beramal dengan dia. Dan ada pun kajian baru tapi bukan tesis tentang hadis-hadis dhaif yang Imam Syafi'i amal dalam kitab Al-Um. Cuma kita kena faham dia ada syarat yang terperinci. Apa faedah saya bagi tahu? Faedah saya bagi tahu, saya nak buka minda dan pemikiran tuan-tuan bahawa inilah cara ulama usul fiqh interaksi dengan dalil. Dia tak semudah macam hitam putih. Dia bukan Oreo hitam putih, tak. Dia tak mudah macam tu je. Dia bukan macam okey dhaif tak payah pakai. Dhaif kita tolak, tak. Maybe dhaif disupport oleh dalil lain. Maybe dhaif bagi di sisi dia, bagi sisi orang lain sahih. So banyak sebab. So dia tak semudah hitam dan putih. Itu dalil hadis. Dalil ketiga ijma'. Ijma' ni kesepakatan ulama. Ittifaq al-mujtahidin min ummati Muhammad ala hukmin syar'i ba'da asrihi sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan mujtahid umat Nabi SAW terhadap satu hukum selepas zaman Nabi SAW. So ijma' adalah kesepakatan terhadap suatu hukum. Pertama, ijma' adalah kesepakatan mujtahid, bukan kesepakatan orang awam, bukan kesepakatan orang alim biasa.
Tapi yang sepakat ni kena mujtahid. Kedua daripada umat Nabi Muhammad SAW, maksudnya orang Islam lah, bukan agama lain dan sebagainya. Ketiga, pada hukum syarak. Ijma' yang kita nak pakai dalam usul fiqh adalah ijma' pada hukum syarak, bukan ijma' dalam tata bahasa Arab ke, kan? Ijma' dalam ilmu sains ke, tak. Ijma' dalam hukum syarak. Dekat sana ada je ijma' yang bukan dalam hukum syarak, ijma' dalam bahasa Arab, kan? Macam ulama' nahwu bersepakat bahawa mubtada' ni mestilah marfu', katakan. Khabar mesti marfu', fa'il mesti marfu', maf'ul bihi mesti mansub. So, kesepakatan ulama' tata bahasa Arab nahwu ni, dia jadi ijma' dalam bab hukum hakam tak? Tak. Dia just ijma' di kalangan ulama' nahwu lah. Okey. Jadi apa hukum beramal dengan ijma'? Hukum beramal dengan ijma' wajib. Tak ada pilihan. Bila dah jelas ijma', tak ada orang boleh bagi pendapat lain. Tak ada orang boleh nak tolak. Hukum beramal dengan ijma' adalah wajib. Okey? Ijma' ni dia terbagi kepada dua jenis. Satu, sarih. Sarih ni ijma' jelas dari sudut, ya, kalau contohlah katakan ada 50 ulama' mujtahid kan, sepakat, ijma' sarih ni maksudnya 50-50 tu kata ya, saya setuju, ataupun 50-50 tu sign. Itu sarih, maksudnya semua jelaskan pendapat mereka secara jelas lah. Sarih tu maksudnya jelas, maksudnya dia kata ya, saya setuju, ataupun dia orang sign. Kalau ijma' lagi satu, nama dia sukuti. Sukuti ni dia tak sarih, dia tak jelas. Maksudnya apa? Mungkin ada 50 ulama', 30 kata ya, saya setuju, 20 lagi tu diam je. Tapi 20 yang diam ni tak kata apa pun untuk tempoh masa yang lama, dan mereka memang mengkaji perkara tu dan mereka tak kata apa. Maka bila dah berlalu masa yang lama dan mereka dah kaji tapi tak komen apa-apa, maksudnya mereka setuju. So 20 yang diam tu sebenarnya diam tanda setuju, sebab kalau salah pasti mujtahid tu akan cakap salah, ataupun kalau tak tepat, mujtahid tu pasti akan cakap tak tepat. Sebab seorang mujtahid dia wajib beramal dengan ijtihad dia. Kalau ijtihad dia, kalau dia punya proses yang dia buat dapat kesimpulan yang berbeza dengan orang lain, dia kena kata berbeza. Tapi bila dia diam juga untuk tempoh masa yang lama, itu tanda apa? Tanda dia setuju. Tapi dia jelaskan tak? Tak, dia diam je. Yang ni dia panggil apa? Sukuti. Ijma' sukuti ni hujah tak? Kita boleh pakai tak dalam agama? Dalam mazhab Syafi'i boleh. Mazhab Syafi'i pakai ijma' sukuti ni. Mungkin ada persepakatan sahabat Nabi SAW atau persepakatan ulama', sebahagiannya tak nyatakan pendapat secara jelas, mungkin just diam je. Okay? Tapi itu tanda mereka tak bantah, tu tanda mereka setuju. Saya bagi contoh ijma' sukuti. Al-Quran dikumpul pada zaman Sayyidina Uthman. Ada tak semua sahabat nyatakan pendapat mereka, cakap mereka setuju? Sahabat Nabi berapa ramai? Kalau buka kitab Al-Isabah Imam Ibn Hajar tentang sahabat Nabi, berapa belas ribu biografi sahabat Nabi. Sahabat Nabi ramai. Daripada ramai ni, tak semua yang kita jumpa diorang nyatakan pendapat mereka setuju. Okey, yang diam ni mereka setuju ke tak setuju? Ulama kata setujulah, sebab Sayyidina Uthman buat ni adalah satu undang-undang sebagai khalifah. Maksudnya satu hukum umum. Maksudnya semua orang kena ambil tahu, semua orang kena tahu. Khalifah nak perkenalkan hukum baru, nak buat satu perkara yang baru. Dan sahabat ni terkenal sebagai, kalau ada apa-apa salah mesti mereka tegur. Ada apa-apa tak betul je mesti mereka cakap tak betul. Tapi bila semua diam, bukan semualah, bila kebanyakannya diam, diamnya para sahabat terhadap pengumpulan Al-Quran ni tanda mereka setuju. Maka pengumpulan Al-Quran hukumnya harus berdasarkan ijma' sukuti. Faham Kalau orang tanya apa hukum saya tulis buku, apa letak Al-Quran dalam satu buku ke, kan? Dulu Al-Quran zaman Nabi kan SAW kan bersepah, mungkin dekat pelepah, tamar, dekat tulang sebagainya kan, tak dikumpul satu tempat. Kalau kita kumpul satu tempat dalam satu buku dan sebagainya, kalau orang tanya apa hukum dia, kita cakap hukum dia harus. Dalilnya ijma' sahabat. Dia kan cakap, ya bukan semua sahabat nyatakan pendapat, macam mana kau tahu ijma'?
Kita jawab balik, kita tahu ijma' sebab kalau benda tu salah, sahabat confirm cakap salah. Sahabat bukan macam kita. Kadang-kadang takut nak nyatakan pendapat, takut nak nyatakan pendirian kan. Kita mungkin ada bias terhadap seseorang ke, ataupun kita ada benda-benda duniawi yang kita nak, mungkin kita tak berani nak kata, betul tak? Sahabat tak macam tu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok hadis macam Aisyah radhiyallahu anha, kalau dia rasa Abu Hurairah riwayat hadis tak tepat, Aisyah sound direct. Macam hadis tentang benda yang lalu kat depan orang solat, yang membatalkan solat kan, anjing hitam dan juga wanita. Abu Hurairah kata, Nabi SAW sabda, ada beberapa perkara yang kalau lalu depan orang solat, antara sutrah, batalkan solat orang tu. Apa je benda tu? Antaranya wanita. Aisyah dengar, Aisyah kata apa? Kau biar betul, kau dapat mana ni? Cuba bagi tahu daripada siapa kau dengar hadis ni, betul ke semua? Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha, bila dengar satu perkara yang dia rasa tak tepat, apa buat? Dia direct, dia akan tegur ataupun tanya. Tapi dalam isu pengumpulan Quran, kalau sahabat yang sifat mereka macam ni, yang jenis kalau salah je mesti tegur ni, tak ada siapa cakap apa. Maksudnya bukan tak ada siapa lah, kebanyakan je tak cakap apa pun. Maksudnya apa? Telah berlaku persepakatan. Sebab sahabat mustahil mereka berdiam diri untuk perkara yang salah. Sampaikan Aisyah radhiyallahu anha banyak sangat kritik sahabat lain punya pendapat dengan hadis, sampai Imam Az-Zarkashi ada kumpul kitab tentang apa? Riwayat Aisyah membantah pendapat sahabat lain. Istidrakat Aisyah, Imam Zarkashi tulis kitab. Jadi kalau sahabat yang sifat macam ni yang memang jenis akan nahi mungkar ni, akan terus direct cakap, tapi daripada ramai beberapa ribu ni semua diam dan setuju je apa yang Sayyidina Uthman buat, itu tanda bahawa mengumpul Quran ni dah berlaku ijma' dah. Cuma mungkin tak soreh lah, sebab bukannya setiap seorang cakap ya saya setuju ataupun tulis surat, mungkin tak. Tapi jadi ijma' sukuti. Dan ijma' sukuti dalam mazhab Syafi'i hujjah. So kita boleh cakap mengumpul Quran hukumnya harus dengan ijma' sukuti. Okay? Dan ijma' bila dia datang, orang lain tak boleh khilaf-khilaf dah. Lepas berlaku ijma', tak ada orang boleh bagi pendapat baharu. Kalau dah berlaku ijma' sukuti, hukum pengumpulan Quran atau penulisan Quran ni harus, pembukaan Quran ni harus, tak ada siapa pada orang yang datang selepas zaman sahabat kan, tiba-tiba dia boleh bagi pendapat baharu, dia boleh bagi ijtihad baharu. Tak, sebenarnya hukum mengumpul Quran ni makruh, ataupun hukum mengumpul Quran ni haram, tak boleh. Once dah sabit ijma', tak ada siapa boleh bagi pendapat baharu. Okey? Dan ijma' ni penting, tuan-tuan dan puan-puan. Ijma' ni lah yang akan menjaga umat ni daripada berlaku kesesatan. Sebab sekarang yang sesat semua pakai Quran dan hadis. Macam saya pernah sebut sebelum ni, Sisters in Islam liberal. Kalau buka website Sisters in Islam, bila tulis artikel dengan fatwa diorang, fatwa Sisters in Islam ni lah, bila tulis artikel, diorang pakai Quran dan hadis juga. Apa yang membezakan kita dengan Sisters in Islam ni, dengan akhawat-akhawat fil Islam ni, apa bezakan kita dengan diorang? Yang membezakan kita dengan liberal ni, liberal sistem Islam yang kata tak payah pakai tudung lah apa semua ni, yang membezakan kita dengan diorang ijma'. Sebab bila kita faham Quran dan hadis kan, kita tak faham sendiri. Ada certain benda dalam Quran dan hadis tu dah ada ijma' dia dalam cara nak faham. Adapun sisters Islam, dia faham ikut dan dia je. Kalau bercanggah dengan ijma' pun dia tak kisah. Itu beza kita antara kita dengan liberal. So ijma' ni penting. Ijma' ni dia akan menjaga pemikiran umat ni daripada faham Quran dan hadis tu dengan kefahaman yang pelik-pelik. So bila satu kefahaman tu langgar ijma', dia tak boleh buat apa-apa dah. Dia automatik tertolak. Dan semua orang wajib beramal dengan ijma'. Okey. Kau apa dah? Kita berhenti kat sini dulu untuk kita sambung sikit lah, Zuhur masuk lambat sikit. Dalam 1.5, 1.20 sampai 1.5 macam tu. So kita masuk sikit, 5 minit saya ambil untuk kias. Kias ni antara dalil yang disepakati tak? Disepakati. Okay? Disepakati. Kias ni apa yang kita biasa dengar? Kias ni adalah mengembalikan hukum perkara yang
tiada dalam dalil syarak mengembalikan hukum perkara yang tiada dalam dalil syarak, okey, kepada perkara yang ada dalil dalam syarak, perkara yang ada hukum dalam dalil syarak. Saya ulang balik, kias ni mengembalikan satu perkara yang tiada hukum dalam dalil syarak kepada perkara yang ada hukum dalam dalil syarak. Mengembalikan ni maksudnya apa? Kita cakap hukum dia sama je. Kenapa kita cakap hukum dia sama? Sebab ulama kata sebab ada illah yang sama. Illah yang sama. So ada dua perkara. Satu yang tak diketahui hukum dia dalam dalil syarak. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, ya, apa hukum zaman sekarang ni lah, zaman sekarang ni benda yang tak ada dalam dalil syarak. Apa hukum solat dekat stesen angkasa? Macam mana nak tentukan waktu dekat stesen angkasa? Ataupun apa hukum bayi yang dibesarkan dekat dalam tabung uji, dipanggil bayi tabung uji ni. Bayi tabung uji ni maksudnya mungkin laki dengan perempuan tu tak kahwin pun, tapi laki tu yalah, dia bagi satu perkara yang membuatkan bayi tu boleh membesar, bayi tu boleh hidup, tetapi bukan dengan persetubuhan pun ataupun hubungan suami isteri. Zaman sekarang ada orang panggil, yang ni isu sensitif lah, tapi saya kena sebut nama, jangan hukum kan. Dalam bab belajar agama ni, hukum ni tak ada malu. Okay. Dia panggil sperm donor. Dia kat negara barat banyak lah benda pelik-pelik ni kan. Dia dermakan dia punya air mani dia, laki tu. Maka dia guna, so kadang-kadang perempuan dia tak dapat anak ke ataupun tak ada pasangan ke apa, dia guna benda tu dan dia boleh dapat anak. Okay. Kes macam ni, sperm donor yang semua ni, in vitro punya apa, pembesaran baby ni semua ni, ada sebut dalam Quran hadis tak? Tak ada. So dia kes baharu yang tak ada dalil dalam Quran dan hadis. Jadi macam mana ulama selesaikan? Ulama ambil kes ni yang tak ada dalam Quran dan hadis ni, ulama tengok dalam Quran dan hadis ada tak kes yang serupa, bukan sama dia serupa dari sudut ciri-ciri kes ataupun serupa dari sudut illah, iaitu penyebab kepada hukum. Okay, saya bagi contoh. Dadah kan, orang biasa bagi contoh dadah. Samalah dengan kes tadi. Dadah pun tak ada dalam Quran dan hadis. Rokok ada? Tak ada. Satu saya pernah dengar ada pakcik kata, saya dah cek Quran dah ustaz, tak ada rokok pun kata haram. Tak ada dalam Quran rokok haram. Memang ada pakcik kata macam tu. Saya dah cek ustaz, tak ada pun dalam Quran ataupun satu hadis yang kata rokok ni haram. Apa kita cakap kat pakcik tu? Ya pakcik, dari sudut dalil Quran dan hadis tak ada dalil spesifik, tapi ulama bukan pakai dalil Quran dan hadis macam tu. Ulama buat proses nama dia kias. Macam mana? Kita ambil kes dadah ni. Okay. Dalam nak melakukan kias, kita ada 4 rukun. Ni saya tulis. Okay, dalam nak melakukan kias, kita ada sama macam tadi, ada 4 rukun. So kita ada al-aslu, al-far'u, okay, al-illah, ain lam ta marbutah, al-illah dengan hukmul asl, hukmul asli. Okey. Ini 4 rukun kias. Kias ni saya cakap analogi kan. Okay, apa rukun dia? Pertama kita ada al-asl. Al-aslu ni perkara yang ada disebut dalam dalil. Jadi yang ada disebut dalam dalil adalah arak. Kan? Arak ni dalil kata haram. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata kullu muskirin haram. Semua perkara yang memabukkan haram. Dalam ayat Quran kata yang arak ni adalah rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Dia adalah najis dan daripada perbuatan syaitan, maka jauhilah arak. Haramlah hukum dia.
Ini al-asl. Kenapa nama dia asal? Sebab dia benda yang ada disebut dalam dalil. Okay? Al-asl ni perkara yang disebut dalam dalil. Dia inilah yang kita nak kiaskan kepada dia. Okay. Hukumul asal. Hukumul asal yang keempat. Hukumul asal ni apa? Hukum kepada perkara yang asal tadi tu. Al-asl arak. Okay. Hukumul asal apa? Haram lah. Hukum arak apa? Haram. Haram ni hukum kepada al-aslu. So al-aslu arak, okay, perkara yang disebut dalam dalil. Hukum al-asl apa? Haram. Ni semua orang tahu. Arak hukum dia haram. Arak ada pengharaman dalam Quran, adalah hadis semua ada. Kenapa arak haram? Untuk menjawab persoalan kenapa suatu hukum jadi macam tu, itu ada benda nama dia illah. Illah ni adalah faktor atau penyebab kepada suatu hukum. Hukum ni kat sini apa tadi? Haram. Arak haram. Apa faktor atau penyebab yang bawa kepada hukum arak jadi haram? Ulama kata memabukkan. Dalam bahasa Arab dia al-iskar. Memabukkan. Al-iskar, memabukkan ni adalah penyebab ataupun faktor kepada kenapa arak haram. Dia panggil illah. Satu ciri-ciri yang ada pada satu perkara yang menyebabkan dia dapat hukum tertentu. Disebabkan ada ciri-ciri mabuk ni, perkara tu layak mendapat hukum haram. Kan? So illah adalah faktor atau sebab ke atau ciri-ciri yang membuatkan ada satu hukum. Kaedah kata al-hukum yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum ni akan berlega sekitar illah. Maksudnya bila ada illah ada hukum. Bila tak ada illah tak ada hukum. Saya ulang balik mungkin laju. Kaedah kata ada illah ada hukum. Tak ada illah tak ada hukum. Ada mabuk, memabukkan, iskar, ada hukum iaitu haram. Kalau air tu tak ada memabukkan, tak ada unsur memabukkan, maka hukum dia tak haram. Okey? Wujudan wa adama. Bila dia ada, hukum ada. Bila dia tak ada, hukum tak ada. Okey? Bila illah ada, hukum ada. So bila ada iskar, ada hukum iaitu haram. Bila ada memabukkan, maka haramlah perkara tu. Bila tak ada memabukkan, tak haramlah perkara tu. Okey. Al-fara'. Al-fara' inilah kes yang baru berlaku yang tak disebut dalam dalil tu. Contohnya macam dadah. Okey. Dadah ada tak dalam Quran dan Sunnah? Tak ada. Bukalah apa-apa dalil tak ada sebut tentang specifically dadah. Dadah ni dipanggil al-far'u, fara'. Dia tak disebut dalam dalil. Apa kita nak buat? Kita nak ambil yang tak disebut dalam dalil ni, yang fara' ni. Kita nak samakan dia dengan al-asl. Kita nak samakan. Samakan dari sudut apa? Dari sudut hukum. Kalau orang cakap, kenapa nak samakan dadah dengan arak dari sudut hukum? Hukumnya haram lah. Kenapa kita nak samakan? Sebab dadah dan arak share pada illah dia, iaitu memabukkan atau menghilangkan akal. Maka proses mengembalikan fara' ni yang tak ada dalam dalil kepada asal, maksudnya samakan dia dengan asal dari sudut hukum, berlaku disebabkan ada illah. Proses ni, ambil satu kes baru yang tak ada dalil, samakan dengan kes yang ada dalam dalil, samakan dari sudut hukum lah kita cakap, disebabkan mereka berkongsi illah, berkongsi ciri-ciri yang menyebabkan ada hukum. Proses ni dipanggil qiyas. Okey. Qiyas. Qiyas ni level dia apa? Qat'i ke zanni? Kalau kita dah bahas tadi ada yakin kan, 100%, kemudian kita ada zon, kemudian ada syak ada waham. Qiyas ni level mana? Qiyas ni ada banyak level. Qiyas ada banyak level. Cuma yang pasti kita boleh cakap qiyas ni majoritinya zanni. Majoritinya apa? Zanni. Zanni sama kuat dengan apa? Sama kuat dengan hadis ahad. Sama kuat dengan qiraat syadzah. Ingat kan saya cakap tadi zanni kan? So zanni sama kuat dengan hadis ahad, sama kuat dengan qiraat syadzah. Qiyas zanni. Okey? Jadi itu tentang qiyas. So semua mazhab pakai qiyas kecuali zahiri saja. Wallahu taala alam bisawab. Insya-Allah nanti lepas zuhur kita sambung, kita habiskan. Kita dah selesai dalil-dalil yang disepakati.
Berapa minit 20? Saya okey je. Yang hadirin ni ada stamina tak? Oh, boleh nak teruskan? Okey, saya buka soal jawab. Siapa nak tanya apa-apa ke? Okey, saya bagi contoh lain. Saya nak bagi contoh lain untuk illah. Mungkin tadi tak cukup faham. Katakan contoh illah ni, kalau bagi memabukkan je tak cukup faham lagi sebab selalu dengar. Kita bagi contoh baru. Okey. Pernah dengar tak orang kalau dia masuk hospital, dia panggil mercy killing? Bila orang ni kat dalam hospital dah kritikal sangat, tapi dia tak mati-mati. Mungkin dia brain dead. Orang cakap brain dead. Brain dead ni otak dia dah tak fungsi lah, tapi hidup lagi, hidup nafas lagi. Cuma dengar dalam state koma ni. Yang kadang-kadang dia terlalu kritikal, terlalu serius bila brain dead ni, tapi tak mati-mati ni, ataupun dia terseksa sangat. Ahli keluarga tu kata apa? Doktor, saya kesian lah dekat dia ni. Bunuh je lah saya punya. Tak adalah kan. Dia kata, dia suruh buat apa kat doktor tu? Dia kata kat doktor tu, okey, habiskan hidup dia ni. Dan biasanya doktor akan suntik ke apa-apa, orang tu matilah. Faham tak? Kes dia. So kes dia sekarang orang panggil mercy killing, faham Dia mungkin dah terlalu kritikal keadaan dia dan terlalu terseksa, ahli keluarga dia tak sanggup tengok ke apa. Yang ni berlaku kat negara barat lah banyak. Last kali dia minta doktor, kau akhiri je lah nyawa ayah aku ke mak aku ke makcik aku ni, hanya tu. Sebab dia tengok dah terlalu kritikal ataupun dah macam tak ada harapan dah. Ni dia panggil mercy killing. Pernah dengar? Mercy killing kot kalau saya tak silap nama dia, mercy killing. So last kali doktor tu pun suntik apa-apa dia mati. Okey? Itu hukum. Itu kita letak kat mana? Kalau faham kita letak kat mana? Itu kita letak kat farak. Sebab farak ni, mercy killing ni, kes yang tadi tu, kes mercy killing kat hospital ni, ada tak dekat zaman Nabi SAW? Ada tak kat dalam dalil? Dan kadang-kadang orang buat mercy kill untuk binatang juga. Dia tengok binatang dia dah sakit sangat ke apa, dia minta yang vet tu bunuh. Okey. Mercy kill ni, okey, mercy ni rahmah lah. Maksudnya kononnya bunuh atas dasar kasih sayang lah. Okey. Dia farak sebab apa? Tak pernah disebut dalam Quran dan Sunnah. Tak ada dalam dalil spesifik Quran Sunnah sentuh tentang kes macam ni. Kes mercy killing. Al-asal adalah, saya nak bagi contoh. Kita nak tengok contoh, boleh tak kita kias dengan hukum bunuh? Okay, sekarang ni kalau orang cakap, ada orang akan timbulkan, oh doktor tu bunuh orang tu lah, maka doktor tu kena kisos. Sebab orang yang kena bunuh, hukum dia apa? Orang yang bunuh, hukum dia apa? Dia kena kisos, bunuh balik lah. Sekarang kita nak tengok, doktor tu kena bunuh ke tak? Kita nak tengok dalam cerita ni, doktor tu kena bunuh ke tak? So al-asal adalah kisos lah. Kisos. Kisos. Kan maksudnya kena bunuh balas. Silap. Boleh lah. Mudah kan, untuk mudah. Sebenarnya al-asal tak tepat lah nak kata kisos, tapi untuk mudahkan saya bagi je. Al-illah. Al-illah ni maksudnya faktor apa atau penyebab apa yang membuatkan orang layak kena kisos. Apa illah dalam membunuh yang membuatkan orang tu layak dia kena kisos? Ulama kata illah dia dua. Qatlu al-amdi al-udwan. Al-udwan. Ada dua illah yang menyebabkan orang tu bila bunuh dia layak dikisos. Bila dia bunuh orang, dia layak dikisos. Pertama apa? Dia bunuh sengaja. Al-amd sengaja. Okay? Bila bunuh sengaja, layak kena kisos. Kedua, al-udwan. Motif dia bukan berdasarkan syarak lah. Udwan ni maksudnya bukan motif syarak. Motif syarak apa?
Mufti syarak contohnya, dia bunuh orang tertentu tu sebab perang. Bila berjihad, dia jumpa orang kafir, dia bunuh. Itu ada motif lah dia bunuh kan. Motif tu syarak yang bagi. Ataupun dia tu memang tukang pancung orang, so dia bunuh orang lah. Motif dia ada motif tak? Tak ada motif. Maksudnya sebab apa? Syarak yang bagi dia keizinan. Sekarang ni al-udwan ni, dia tak ada apa-apa lesen daripada syarak untuk bunuh orang tu. Ada pun orang yang laksanakan hukum pancung ke, orang yang pergi medan jihad berperang orang, bunuh orang, itu tak masuk dalam udwan ni. Udwan ni maksudnya dia bunuh bukan atas dasar syarak, bukan ada apa-apa reason. Bukan ada apa-apa reason ataupun syarak bagi apa-apa lesen untuk dia buat. Tak ada. Dia just bunuh tu sebab memang dia benci ke, ada motif tentu lah. Yang motif tu syarak tak bagi. Yang syarak bagi tu kes tertentu je lah. Macam tadi saya cakap kan, yang orang tukang laksanakan kisos ke, ataupun orang yang pergi berjihad. Okay. Hukum dia apa? Okey, saya bagi contoh sini. Ni sebenarnya tak tepatlah kisos kita cakap. Kisos ni kita letak kat hukum. Hukum kat sini wujubul kisos. Wajib kisos. Asal dia apa? Asal dia bukan kisos sendiri, asal dia membunuh tu. Al-qatl ni. Okay. Hukum asal membunuh ada dalam Quran dan sunnah lah. Hukum membunuh dalam Quran ni apa jadi? Wajib kisos ataupun haram. Haram dan wajib kisos lah. Haram dan wajib kisos. Kenapa dia haram dan wajib dikisos? Kenapa dia haram dan wajib kisos? Ataupun kenapa dia wajib kisos? Sebab dia bunuh yang melibatkan sengaja dan udwan tanpa syarak punya ni. Okay. Sekarang kita tengok doktor buat tu, doktor sengaja tak? Sengaja tak? Doktor memang sengaja lah. So doktor dah settle kat amd. Tapi kat udwan, dekat udwan ni yang ulama khilaf. Okay. Ada certain ulama kata, walaupun pendapat minoriti lah, mereka cakap apa yang doktor tu buat itu under syarak punya lesen kebenaran lah. Sebab yang dia buat tu dapat persetujuan ahli keluarga dia, dan dia ni dah tak boleh buat apa-apa dah. Katakan orang macam brain dead, nak buat apa? Dah akan bedridden sampai mati. Maksudnya tak boleh bangun pun mungkin. Tak bangun dari koma pun sampai mati. Ahli keluarga dia redha dan sebagainya. So ada mungkin minoriti yang kata apa? Tak ada udwan kat situ. So doktor tu kena kisos tak? Kalau pendapat yang kata tak ada udwan kat situ, doktor tu tak kena kisos. Kalau ada ulama yang kata, oh, benda dalam doktor tu sengaja, memang doktor tu suntik sengaja, and then syarak tak kata benda tu boleh. Kan? Syarak tak kata perkara apa, persetujuan ahli keluarga dan sebagainya tu, syarak tak ambil kira sebagai perkara yang membolehkan. So doktor tu kena kisos tak? Doktor tu kena kisos. Okey? Okey, faham? So sekarang ni ya ulama khilaf dekat udwan. Ulama khilaf dekat udwan. Iaitu ulama khilaf, kita nak cakap perbuatan tu dapat lesen daripada syarak ke tidak, sebab persetujuan ahli keluarga dan sebagainya. Ataupun ulama kata tak, ahli keluarga setuju ke, dia brain dead ke, selagi mana dia hidup, kalau kau buat macam tu tanpa reason yang syarak bagi, it's killing lah, kira bunuh lah. So kau kena kisos. Itu dia. So sekarang kita ambil contoh tu illah. Okay? Illah ni penyebab kepada berlaku satu hukum. So illah kepada orang tu kena kisos kan, adalah al-qatl, al-amd, al-unwan. Kalau orang tu bunuh tak sengaja, kena kisos tak? Kalau medan perang, dia tertembak kawan dia, kena kisos tak? Tak. Kalau orang tanya kenapa dia tak kena kisos, sebab ni, dia tak kena kisos sebab dia lack ciri ni, illah ni. Kita nak kisos orang, kita kena ada illah kan. Macam saya cakap lah, every hukum kena ada illah. Kisos ni hukum. Kita nak laksanakan kisos tu, kita tengok orang yang medan perang ni tertembak kawan, dia tak ada unsur ni, tak ada illah sengaja, sebab dia tembak tak sengaja kan. So dia kena kisos tak? Tak. Walaupun kawan yang dia tembak tu mati, cuma dia kena bagi pampasan semua lah. Tapi adakah dia kena kisos? Tak, sebab dia lack illah. So dalam isu kias yang ulama bahas panjang kat mana? Ulama bahas panjang kat sini ni. Illah ni tuan-tuan dan perempuan, perbahasan yang sangat susah dan sangat panjang. Sebab itulah
Imam Ghazali ada kitab khusus tentang isu ilah sahaja. Kitab khusus usul fiqh untuk bahas satu kecil ni je. Dan ulama kata kemahiran seorang tu dalam usul fiqh tu ditentukan dengan kepakaran dia dalam isu ilah ni. Ilah ni sangat susah. Sebab kenapa dia susah? Sebab siapa ada otoriti nak tentukan apa ilah untuk hukum? Okay? Siapa ada otoriti nak tentukan, dia cakap okey, qisas sebenarnya wajib qisas tu sebab dua ni lah. Siapa yang duk kata tu? Mujtahid lah. Macam mana mujtahid dapat kesimpulan ilah kepada qisas ni? Ilah kepada pengharaman arak tadi memabukkan kan? Macam mana mujtahid dapat konklusi tu? Itu ada proses. Proses tu saya tak sebut lah. Proses tu sangat susah. Dia panggil dalam ilmu usul fiqh banyak, dia ada as-sabr wa taqsim, ada ad-dawaran. Ini proses-proses yang al-istiqra' yang ulama mujtahid tu dia buat. Bila dia pakai proses ni, dia buat eksperimen ni, dengan dia buat proses tu, dia akan dapat konklusi sebenarnya apa ilah satu hukum. Sebab apa? Semua hukum ada ilah, melainkan perkara yang bentuk ibadat. Perkara yang bentuk ibadat macam solat biasanya tak ada ilah lah. Kalau orang tanya kenapa solat 4 rakaat tak ada ilah, kenapa zuhur 4, kenapa zuhur tak 2, tak ada ilah. Okay. Biasa perkara ibadat tak ada ilah, tapi perkara muamalat, perkara jinayat, perkara munakahat kahwin, kebanyakannya penuh dengan ilah. So kerja nak tentukan ilah ni apa, kerja mujtahid. Dia ada proses-prosesnya. Maka qiyas adalah buat tu. Qiyas ada al-asl, al-far, ada hukumul asal, ada ilah. Okey? Itu secara sebentar lalu tentang qiyas. Dan qiyas ni dia berbeza-beza level. Ada yang zon kuat, ada yang level syak, ada yang lemah qiyas. Ada qiyas yang dipanggil qiyas yang level waham ni lah, qiyas yang sangat lemah. Ada qiyas fasid dia panggil. Ada qiyas dia panggil qiyas fasid. Qiyas yang rosak. Ya, qiyas yang rosak sebab dia qiyas bila dah ada dalil. So saya habiskan kat sini. Permasalahan terakhir adalah kita tak buat qiyas bila ada dalil direct. Bila dekat sana ada dalil, kita tak buat qiyas. Apa contoh kalau ada dalil kita tak buat qiyas? Contohnya iblis lah. Iblis ada dalil iaitu apa? Allah suruh dia sujud dekat Nabi Adam. Itu dalil lah. Bukan je dalil Quran ke apa, direct Allah suruh iblis sujud. Ada dalil kan? Dalil dia memang Allah suruh direct. Apa iblis buat? Iblis pergi buat qiyas. Iblis buat qiyas apa? Aku, kau bandingkan dengan Adam, aku lagi mulia. Sebab apa lagi mulia? Iblis kata, ilah aku lagi mulia, aku buat daripada api. Ilah Adam lagi tak mulia sebab dia buat dari tanah. Tu qiyas lah. Okey. Qiyas yang iblis buat ni, dalam keadaan ada dalil tak? Ada dalil, iaitu Allah sendiri suruh dia sujud. Apa jadi kat qiyas yang macam ni? Ulama kata ini qiyas yang rosak dengan kesepakatan ulama. Dia panggil qiyas fasid. Qiyas fasid, fasidul i'tibar. Bila ada dalil, kita tak pakai qiyas. Kita jangan jadi iblis lah kan. Bila ada dalil, kita pakai qiyas tu kerja iblis. Sebab sekarang dah jelas Allah suruh dia sujud, dia tak nak sujud sebab dia pakai qiyas. Dia kata sujud ni hanya berlaku di antara perkara yang mulia dengan tak mulia. Maksudnya daripada yang tak mulia kepada mulia. Mana ada sujud di antara daripada mulia ke mulia? Mulia kepada tak mulia. Okey, iblis kata aku tak sujud sebab sujud ni hanya untuk orang yang tak mulia kepada mulia. Adapun mulia dia tak sujud kepada yang lagi tak mulia daripada dia. Itu hukum dia. Apa ilah dia? Ilah dia, iblis cakap abang aku buat daripada api, api lagi mulia. Adam buat daripada tanah, tanah tak mulia, maka aku tak perlu sujud. Dia buat qiyas, tapi Allah sendiri yang suruh dia sujud tapi dia tak nak. So itu namanya qiyasul fasid. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.